Satu keajaiban di Kuala Lumpur adalah lawatan luar biasa Raja Sepanyol yang mengubah Eropah. Satu berita telah mengejutkan seluruh Eropah apabila dalam satu sidang media tergempar, Raja Sepanyol telah mendedahkan satu kenyataan yang menggegarkan dunia. Malaysia adalah guru kita yang patut dicontohi. Kita terlalu bongkak. Apa yang berlaku? Untuk salah satu monarki yang paling dihormati di Eropah berkata demikian, semuanya bermula 4 hari lalu dengan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Disebabkan kerosakan enjin secara tiba-tiba, pesawat pribadi keluarga Raja Sepanyol terpaksa mendarat di Malaysia. Tindak balas pertama, ahli keluarga diraja, dikatakan penuh dengan keraguan. Di semenanjung kecil Asia itu, adakah mereka mampu melayan kita dengan baik? Tetapi selepas 72 jam, pandangan mereka berubah sepenuhnya. Wartawan dari BBC, Reuters, Agence France-Presse, dan saluran media besar lain di seluruh dunia berduyun-duyun ke Kelia. Pemimpin-pemimpin negara Eropah juga mengadakan mesyuarat tergempar. Apa sebenarnya yang berlaku dalam 3 hari itu? Saya Carlos Martinez, Ketua Keselamatan di Raja-Raja Sepanyol selama 25 tahun. Ini adalah kali pertama dalam hidup saya mengalami kehairanan yang begitu besar. Sekarang, dengar sendiri kisah yang luar biasa ini. Selamat pagi, saya Carlos Martinez, dan selama 25 tahun saya telah menemani Yang Mulia dalam perjalanan ke pelbagai pelosok Eropah, malah ke Timur Tengah dan benua Amerika. Saya sudah biasa dengan pelbagai cara sambutan negara dan telah melihat lapangan terbang dan hotel yang terbaik di dunia. Tetapi apa yang saya saksikan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada hari itu telah mengubah sepenuhnya 25 tahun pengalaman perkhidmatan saya. Semuanya bermula dengan keberangkatan kami dari Madrid ke Kuala Lumpur. Ini adalah lawatan rasmi bersama Yang Mulia Raja, Ratu, dan 6 penasihat diraja untuk satu jamuan negara bersama Perdana Menteri Malaysia. Semua rancangan telah diatur dengan sempurna. Semasa kami merentasi ruang udara Laut Cina Selatan berhampiran bahagian selatan semenanjung Malaysia, pesawat tiba-tiba bergoyang kuat. Juruterbang melaporkan kecemasan. Masalah serius pada sistem tekanan udara. Kami perlu mendarat segera di lapangan terbang terdekat. Yang paling hampir ialah Kelia di Kuala Lumpur, kira-kira 40 minit jauhnya. Meneruskan ke destinasi asal kami di Kuala Lumpur akan memakan masa lebih sejam lagi, manakala kembali ke Hong Kong adalah lebih jauh, memandangkan keadaan pesawat. Kuala Lumpur adalah satu-satunya pilihan. Apabila saya melaporkan perkara ini kepada Raja, wajahnya menjadi serius. Seorang penasihat diraja malah tidak dapat menahan rasa jengkel. Begitulah tanggapan mereka terhadap Malaysia. Sebuah negara semenanjung kecil di Asia yang terkenal dengan pusat teknologi maklumat dan pantai yang indah. Bukan tempat yang layak dilawati oleh keluarga diraja dari Eropah. Tetapi kami tiada pilihan. Keselamatan diutamakan. Sebelum kami mendarat, kejadian luar biasa sudah bermula. Suara yang kami dengar dari Menara Kawalan Kelia bercakap dalam bahasa Sepanyol Eropah yang sempurna. Di Eropah, biasanya bahasa Inggris digunakan. Tetapi mendengar bahasa Sepanyol di lapangan terbang Asia, dan bukan sebarang bahasa Sepanyol, tetapi dengan aksen Kastilia, yang merupakan standard, adalah luar biasa. Proses pendaratan cemas, sangat cepat. Landasan dibersihkan segera, dan bomba serta ambulan sudah bersiap sedia. Pendaratan sangat lancar. Anda tidak akan menyangka ia adalah pendaratan cemas kerana masalah tekanan. Apabila pintu pesawat dibuka dan kami melangkah ke Jet Bridge, saya tidak percaya mata saya. Di pintu masuk Jet Bridge, terdapat deretan lebih 15 kaki tangan yang memakai sut perniagaan yang bersih, tunduk dengan hormat. Mereka menyambut kami dalam bahasa Sepanyol yang fasih. Lelaki di hadapan memperkenalkan dirinya dalam bahasa Sepanyol yang sempurna. Katanya, beliau adalah ketua pasukan perkhidmatan VIP khas Kelia dan pernah menjadi diplomat di Madrid selama 7 tahun. Tutur katanya dan sebutan adalah sama seperti orang Madrid. Malah penggunaan perkataan formalnya tidak mempunyai sebarang kesalahan. Satu perkhidmatan khas telah disediakan untuk Raja, sebuah kerusi roda mewah dengan ukiran lambang monarki Sepanyol. Bagaimana mereka dapat menyediakannya? Walhal ini adalah pendaratan cemas secara tiba-tiba.
Satu misteri yang besar, tetapi ada kejutan yang menyusul. Setiap ahli keluarga diraja diberi beberapa minuman dan kuih muih Malaysia yang paling lazat. Jus mangga segar dan kuih seri muka premium. Menyediakan ini, yang merupakan simbol paling terkenal sambutan mereka dalam masa yang begitu singkat adalah mengagumkan. Semasa kami melalui lorong VIP, kejutan berterusan. Di dinding koridor, tergantung replika berkualiti tinggi karya agung seni, Sepanyol, karya Velázquez, Goya, dan Picasso. Saya tidak tahu sama ada ia sentiasa tergantung di situ atau seseorang menukarnya untuk kami. Pemeriksaan imigresen adalah lebih cepat. Ia dilakukan di kawasan VIP yang berasingan. Kami dibimbing dengan hormat oleh pegawai yang bercakap bahasa Sepanyol. Dalam masa kurang 2 menit, pemeriksaan pasport selesai. Lebih cepat daripada lapangan terbang Barajas Madrid. Kemudian, kami menerima tawaran yang tidak dijangka. Pasukan perubatan yang bersiap sedia mencadangkan pemeriksaan kesihatan. Kata mereka, kerana pendaratan cemas, mungkin kami terkejut, dan mereka ingin memastikan tiada apa-apa yang tidak kena. Ini adalah sejenis penjagaan yang belum pernah saya alami di mana-mana negara Eropah. Bagasi kami telah disusun dengan rapi. Setiap beg pakaian mempunyai label bertulis dalam bahasa Sepanyol dan Inggris dengan nama pemilik dan lambang monarki Sepanyol. Saya tidak tahu siapa dan bila ia disediakan. Ketua pasukan juga mengesyorkan hotel, The St. Regis. Terdapat beberapa hotel di KLCC yang mempunyai suite yang disediakan khas untuk keluarga diraja dari Eropah. Terdapat kaki tangan yang boleh berbahasa Sepanyol dan dapur berasingan yang pakar dalam masakan Sepanyol. Jelasnya, ia sering digunakan oleh tetamu penting dari Eropah. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, satu lagi kejutan menanti, barisan kereta Maybach, setaraf dengan yang digunakan di istana di Madrid. Setiap pemandu memakai sut dan sarung tangan putih. Di dalam kereta, terdapat akhbar Sepanyol seperti El País dan berita sukan marka dari hari itu, bersama jus buah-buahan segar yang disejukkan. Kami tidak memintanya. Ketua pasukan berkata, mereka menerima notis segera dari kedutaan Sepanyol, dan Malaysia sentiasa melakukan yang terbaik untuk tetamunya. Menyediakan semua ini dalam masa hanya 40 minit selepas menerima notis pendaratan cemas adalah luar biasa. Semasa kereta meninggalkan lapangan terbang dan memasuki lebuh raya bertingkat, Raja mula bercakap. Pemandangan di luar sangat berbeza dari jangkaannya. Barisan bangunan tinggi yang tidak berkesudahan. Sebuah lebuh raya bertingkat 6 lorong yang teratur dan kenderaan besar. Yang menyambut kami adalah infrastruktur bandar yang tidak jauh berbeza dari Madrid atau Barcelona dan mungkin lebih unggul. Di kedua-dua belah lebuh raya, terdapat kondominium bertingkat lebih 30 tingkat. Bukan hanya satu atau dua, tetapi berdozen yang kelihatan tidak berkesudahan. Di Sepanyol, hanya di pusat Madrid Anda akan melihat pencakar langit seperti ini. Tetapi di sini, ia adalah pemandangan biasa di kawasan perumahan. Apabila kami melintasi Sungai Klang, kami semua terdiam. Pemandangan malam metro Kuala Lumpur sangat mengagumkan. Lampu di kedua-dua tebing tidak berkesudahan. Jambatan yang merentasi sungai dihiasi dengan lampu berwarna-warni. 5 hingga 6 jambatan yang kami lihat. Seorang penasihat diraja berbisik, bagaimana negara semenanjung tanpa sumber asli boleh membina bandar seperti ini? Kami mempunyai soalan yang sama. Sepanyol adalah negara Eropah yang kuat yang pernah memerintah dunia. Tetapi semenanjung kecil di Asia ini yang kami pandang rendah adalah begini. Apabila kami memasuki KLCC, kami lebih kagum. Pemandangan langit yang diketuai oleh bangunan-bangunan tinggi mengingatkan Manhattan, New York. Walaupun sudah melepasi pukul 9 malam, jalan-jalan masih terang seperti siang. Kedai-kedai dibuka dan ramai orang di jalanan. Yang lebih mengagumkan ialah orang yang berjalan kaki. Wanita berjalan sendirian dengan bebas. Tiada tanda kebimbangan. Di Madrid, seorang wanita berjalan sendirian pada waktu malam memerlukan berhati-hati. Tetapi di sini, ia sangat normal. Di setiap sudut, terdapat kedai serbaneka 24 jam. Menurut pemandu pelancong kami, terdapat lebih 13,000 kedai serbaneka di Malaysia. Walaupun pukul 3 pagi, Anda boleh membeli apa yang Anda perlukan, membayar bil, dan menghantar bungkusan. Maksudnya, kedai kecil berfungsi sebagai bank dan pejabat pos.
Apabila kami tiba di hotel, kami kagum sekali lagi. Kemewahan lobi tidak jauh berbeza dari hotel mewah di Madrid dan mereka mempunyai berdozen kaki tangan yang fasih berbahasa Sepanyol. Ada yang dari Amerika Latin, yang lain dari Spanyol sendiri. Pengurus besar hotel menyambut kami dalam bahasa Sepanyol yang sempurna. Katanya, dia dari Barcelona, tetapi telah bekerja di Malaysia selama 12 tahun. Apabila kami mengetahui populasi penutur bahasa Sepanyol di Malaysia mencecah ribuan, kami semua terkejut. Terdapat hubungan mendalam yang tidak kami ketahui. Dari tingkat ke-60, pemandangan malam Metro Kuala Lumpur sangat sempurna. Di luar tingkap, lautan lampu tidak berkesudahan. Lampu kereta membentuk garisan seperti sungai. Ia adalah pemandangan yang memukau. Sangat berbeza dari malam di Paris atau London. Raja berdiri di tepi tingkap dan merenung lama. Kemudian dia berbisik, "Kita terlalu memandang rendah Malaysia. Tempat ini benar-benar menakjubkan. Apabila makan malam kami tiba dari perkhidmatan bilik, kejutan terakhir menanti. Ia adalah masakan Sepanyol yang sempurna. Dari paella Valenciana hingga gazpacho. Rasanya setanding dengan restoran berbintang Michelin di Barcelona." Chef menjelaskan bahwa beliau berasal dari Seville dan telah bekerja di Malaysia selama 5 tahun. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Semua yang saya saksikan dalam masa beberapa jam berulang kali bermain di fikiran saya. Sambutan yang sempurna di lapangan terbang, kaki tangan yang berbahasa Sepanyol, infrastruktur bandar yang mengagumkan, dan yang paling penting, penjagaan yang teliti terhadap tetamu. Selama 25 tahun, saya telah mengembara ke seluruh dunia dan mengalami sambutan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi ini adalah kali pertama saya mengalami perkara seperti ini dan ia baru permulaan. Keesokan paginya, semasa bersarapan di restoran hotel, kami melihat dari tingkap profesional yang menuju ke tempat kerja. Baru pukul 7 pagi, tetapi jalan-jalan sudah sibuk. Pekerja berpakaian, perniagaan, berjalan pantas ke pejabat. Pelajar dengan beg berat menuju ke sekolah. Seorang penasihat diraja mengulas, nampaknya orang-orang itu sudah bangun sejak awal pagi. Pengurus besar menjelaskan bahawa kebanyakan pekerja di Malaysia mula bekerja sebelum pukul 8 dan pelajar lebih awal lagi. Sekitar pukul 10 pagi, Raja menyatakan hasratnya untuk melawat Kuala Lumpur. Rancangan asal adalah untuk melawat Malaysia. Tetapi apabila kami mengetahui bahawa pembaikan pesawat akan mengambil masa 2 hari, kami terpaksa tinggal. Kami melawat Pavilion KL, sebuah kompleks gaya hidup yang besar di tengah-tengah KLCC. Ia dikatakan sebagai salah satu tempat paling ikonik di Asia. Apabila kami masuk, pemandangan luar biasa menyambut kami. Yang paling mengagumkan ialah gabungan sempurna kedai mewah, seni, dan alam semula jadi. Di tengah-tengah kompleks membeli belah, terdapat taman yang luas dan sebuah ruangan yang menyediakan suasana damai. Walaupun sibuk, beratus-ratus orang, dari pelajar, profesional, hingga warga emas, sedang bersiar-siar atau berehat dengan tenang. Raja merenung lama pemandangan orang yang fokus pada apa yang mereka lakukan. Suasana yang tenang tetapi bersemangat. Ini adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat di mana-mana pusat beli belah di Madrid. Semasa kami berjalan, saya perhatikan pemasangan seni dan galeri. Pemandu kami menjelaskan, seni adalah sebahagian penting daripada budaya Malaysia dan mereka berusaha untuk menggabungkannya ke dalam kehidupan seharian. Makan tengah hari kami adalah di sebuah restoran Malaysia moden yang berbintang Michelin. Pemilik berkata, mereka telah menyediakan menu istimewa untuk keluarga diraja. Hidangan tradisional Malaysia dengan persembahan moden dihidangkan berturut-turut. Hidangan pertama adalah kerabu ikan yang sangat lazat. Ikan segar yang dimasak dengan cuka dan rempah ratus. Lebih halus daripada mana-mana ceviche yang pernah kami rasa di Eropah. Ketua chef keluar sendiri untuk menjelaskan. Walaupun dia lulusan dari sekolah masakan terkenal di Paris, dia terpikat dengan masakan Malaysia, jadi dia menetap di sini. Katanya, masakan Malaysia adalah seni menggunakan api dan bahan-bahan segar dengan betul. Hanya merebus sup untuk rendang daging sapi memerlukan berdozen bahan dan teknik. Semasa makan, satu lagi kejutan adalah pemandangan di luar. Walaupun waktu makan tengah hari, jalan-jalan di sekitar restoran masih sibuk.
Pekerja cepat menghabiskan makanan mereka untuk kembali ke pejabat. Motosikal penghantaran makanan tidak berhenti. Kami juga melihat robot menghantar makanan. Seorang penasihat diraja bertanya, "Apa robot itu?" Pemandu menjawab, "Itu adalah robot penghantaran. Ia baru sahaja dikomersialkan dan boleh dilihat di pelbagai bahagian KLCC. Ia bergerak sendiri di kaki lima, mengenali lampu isyarat dan mengelak orang ramai. Di sebuah plaza di hadapan sebuah bangunan, sekumpulan anak muda berkumpul. Apabila kami mendekati, kami dapati mereka adalah pelajar kolej dengan pameran robot. Robot sebesar tapak tangan bergerak sendiri, mengelak halangan dan mengenali wajah untuk menyambut. Raja bertanya kepada pelajar di mana mereka mempelajarinya. Mereka menjawab bahawa mereka mempelajarinya dan membuatnya di kelab universiti mereka. Walaupun dengan bimbingan dari profesor, kebanyakannya adalah belajar sendiri melalui kursus dalam talian dan buku. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu senja, kami melalui dekat kawasan universiti. Waktu balik, jadi jalan-jalan penuh dengan orang. Tetapi apa yang menarik perhatian kami ialah bangunan pusat tuition. Setiap bangunan mempunyai berdozen papan tanda pusat ulang kaji. Pelajar terus masuk dan keluar. Pemandu menjelaskan bahawa semangat untuk pendidikan di Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia. Ibu bapa sanggup membelanjakan segala-galanya untuk pendidikan anak-anak mereka. Di hadapan sebuah pusat tuition, saya melihat pelajar. Sudah melepasi pukul 10 malam. Pelajar sekolah menengah dan kolej yang baru selesai belajar. Walaupun ada kesan keletihan di wajah mereka, mereka masih memegang buku dan nota. Malam itu, Raja dan penasihat diraja bermesyuarat di suite hotel. Mereka membincangkan semua yang mereka lihat. Kesimpulan mereka adalah sama. Kekuatan negara ini datang dari pendidikan. Walaupun tanpa sumber asli, jika rakyat dididik, mereka boleh maju seperti ini. Seorang penasihat berkata, "Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di Spanyol, kita terlalu berpuas hati." Pukul 2 pagi, tiba-tiba ada jeritan dari bilik sebelah. Saya segera berlari dan melihat Jose Alvarez, salah seorang penasihat diraja, memegang dadanya dan rebah di lantai. Dia berusia 72 tahun, menghidap diabetes dan tekanan darah tinggi. Wajahnya pucat, berpeluh sejuk dan sukar bernafas. Simptom tipikal serangan jantung. Saya segera menghubungi meja depan untuk meminta ambulans. Apa yang berlaku seterusnya adalah mengagumkan. Dalam masa kurang 3 minit, kaki tangan hotel tiba di bilik bersama 4 paramedik. Hotel itu sudah mempunyai peralatan perubatan kecemasan dan talian terus ke hospital berdekatan. Tindakan paramedik teratur. Mereka segera memasang mesin ECG mudah alih dan memberinya topeng oksigen. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua mereka mengeluarkan tablet dan menyambung ke suatu tempat. Di skrin, muncul seorang doktor. Dia memperkenalkan diri sebagai profesor perubatan kecemasan di Prince Court Medical Center dan melihat data ECG secara langsung. Dia berkata, "Ini mungkin infarksi miokardium akut. Dia perlu dibawa ke hospital segera." Saya panik dan berkata kami perlu bercakap dengan doktor diraja di Spanyol terlebih dahulu. Tetapi paramedik itu berkata dengan tegas, "Waktu emas hanya tinggal 5 menit. Jika kita tidak membuat keputusan sekarang, nyawanya dalam bahaya." Raja membuat keputusan. "Mari kita percayai hospital Malaysia." Mungkin apa yang dilihatnya sepanjang hari semalam mempengaruhi keputusannya. Paramedik meletakkan pesakit di atas pengusung dan memasang IV line. Seluruh proses mengambil masa kurang 1 menit. Lift sudah menunggu. Di luar hotel, sebuah ambulans moden diletakkan. Bahagian dalamnya seperti ICU kecil, lengkap dengan pelbagai peralatan perubatan. Tanda-tanda vital pesakit ditunjukkan secara langsung di monitor. Ia lebih moden daripada ambulans hospital diraja di Madrid. Apabila ambulans berlepas, satu lagi perkara yang menakjubkan berlaku. Semua lampu isyarat bertukar hijau. Walaupun pada waktu awal pagi, masih ada kereta di jalan raya, tetapi semuanya memberi laluan. Ini disebabkan oleh sistem trafik pintar yang secara automatik menyesuaikan diri apabila kenderaan kecemasan melintas. Semasa dalam perjalanan, rawatan berterusan, paramedik berkomunikasi dengan hospital melalui tablet dan apabila doktor memberi arahan, mereka segera mengikutinya.
Tekanan darah dan nadi pesakit beransur-ansur stabil. Hanya 5 menit, kami tiba di hospital. Di pintu masuk, 8 kaki tangan perubatan sudah menunggu. Mereka memanggil nama pesakit dan berkata semuanya sudah siap. Terus ke bilik bedah, kata mereka. Seorang profesor kardiologi keluar untuk menyambut kami. Dia memperkenalkan diri dan berkata dia berlatih di Hospital Johns Hopkins. Jelasnya, sejak ambulans berlepas, dia telah membentuk pasukannya dan mereka juga telah mendapatkan rekod perubatan pesakit. Saya bertanya bagaimana mereka mendapatkan rekod perubatan dari Sepanyol dengan begitu cepat. Jawabnya, melalui kedutaan Sepanyol, mereka meminta dari hospital di Madrid dan dalam masa 10 menit ia telah dihantar. Sistem pertukaran maklumat perubatan antarabangsa mereka sangat cekap. Sebelum memasuki bilik bedah, Profesor menjelaskan bahawa terdapat sekatan di arteri koronari yang menghalang aliran darah ke jantung. Mereka perlu meletakkan stent untuk membukanya. Operasi dianggarkan mengambil masa 1 jam setengah. Kami dibawa ke bilik menunggu. Yang mengejutkan, di skrin di sana, operasi itu disiarkan secara langsung. Ini adalah untuk ketelusan perubatan. Jika keluarga mahu, mereka boleh menonton keseluruhan proses. Bilik bedah di skrin kelihatan seperti kapal angkasa. 6 monitor besar dipasang di dinding, dan lengan robotik dari siling bergerak dengan ketepatan luar biasa. Seorang jururawat menjelaskan bahawa itu adalah robot dibantu AI yang menghilangkan gegaran tangan doktor dan meningkatkan ketepatan. Hanya 15 menit, urat yang tersumbat telah dibuka. Apabila pesakit dibawa keluar dari bilik bedah, sesuatu yang luar biasa berlaku. Pesakit sudah sedar dan tersenyum. Profesor menjelaskan bahawa kerana operasi dilakukan segera, pemulihan akan cepat. Hanya 6 jam dia sudah boleh berjalan. Di Sepanyol, operasi seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 hari tinggal di hospital. Tetapi di sini, katanya, hanya 2 hari dia boleh pulang. Kos operasi juga mengejutkan. Kira-kira RM500,000 atau bersamaan dengan €10,000. Di Madrid, ia akan menelan kos sekurang-kurangnya €50,000. Dalam perjalanan ke bilik, satu lagi kejutan menanti. Robot menghantar ubat dan bekalan perubatan di koridor. Di skrin di dinding, status setiap pesakit ditunjukkan dalam masa nyata, sistem yang membolehkan stesen jururawat memantau semuanya. Bilik di ICU lebih luas dan lebih bersih daripada suite hotel. Satu dinding penuh adalah kaca dengan pemandangan malam bandar. Walaupun terdapat pelbagai peralatan perubatan, mereka bentuknya moden dan anda tidak akan berasa seperti berada di hospital. Yang paling mengagumkan ialah hologram yang muncul dari siling. Image 3 dimensi jantung pesakit terapung, berdenyut secara langsung. Dikatakan AI, 200 sensor memantau jantung, dan pada sebarang tanda keabnormalan, ia akan segera memberi amaran kepada pasukan perubatan. Seorang jururawat berdedikasi ditugaskan kepada kami. Yang mengejutkan, dia fasih berbahasa Sepanyol. Dia memperkenalkan dirinya sebagai warga asing yang belajar di Malaysia dan lulus dari sekolah kejururawatan terkenal kerana kecemerlangan sistem perubatan negara. Dia memutuskan untuk bekerja di sini. Dia menunjukkan kepada kami di tablet. Pelan penjagaan 24 jam pesakit. Masa ubat, terapi fizikal, dan diet adalah terperinci. Dia juga menjelaskan menggunakan animasi 3D kesan ubat, kesan sampingan, dan latihan. Dia juga memberi kami peranti kecil, monitor ECG boleh pakai. Ia dipakai seperti jam tangan, memantau jantung, dan data dihantar terus kepada pasukan perubatan dan juga doktor diraja di Sepanyol. Keesokan harinya, pusingan bermula, tetapi bukan hanya seorang doktor yang datang, tetapi satu pasukan lebih 15 kaki tangan perubatan. Profesor dari kardiologi, endokrinologi, perubatan pemulihan, pemakanan, dan kesihatan mental berkumpul. Jelas mereka, ini adalah pendekatan pelbagai disiplin di mana pakar secara kolektif melihat pesakit. Cara pemeriksaan mereka adalah unik. Mereka tidak menggunakan stetoskop tetapi peranti ultrasound mudah alih untuk melihat sendiri keadaan jantung dan organ lain. Image segera muncul di tablet semasa mereka berbincang. Pakar endokrinologi menunjukkan carta gula darah pesakit. Katanya, gula meningkat sedikit pada pukul 3 pagi,
tetapi pam insulin secara automatik menyesuaikan untuk mengembalikannya kepada normal. AI menguruskan gula darah melalui pemantauan glukosa berterusan dan pam insulin. Profesor Perubatan Pemulihan mengesyorkan memulakan pemulihan jantung menggunakan peranti realiti maya, VR. Di skrin, muncul avatar 3D pesakit yang menunjukkan latihan yang betul. Apa yang ditunjukkan oleh pakar pemakanan lebih mengagumkan. Mereka telah menganalisis genetik pesakit dari sampel darah yang diambil semasa ketibaannya. Mereka mendapati bahawa metabolismenya terhadap natrium lambat, jadi mereka menyediakan diet rendah natrium yang disesuaikan. Profesor Kesihatan Mental berkata, ada kemungkinan kemurungan selepas pembedahan jantung, jadi mereka akan menyediakan program kaunseling AI yang tersedia dalam bahasa Sepanyol. Selepas pusingan, saya bertanya kepada pakar kardiologi sama ada semua pesakit menerima perkhidmatan seperti ini. Jawabnya, ini adalah penjagaan standar di hospital, walaupun untuk pesakit yang dilindungi oleh insurans kesihatan negara. Apabila makan tengah hari tiba, saya terkejut lagi. Masakan Sepanyol, paella rendah natrium dan ikan. Sangat lazat. Pakar pemakanan datang sendiri untuk menjelaskan bahawa mereka mengambil kira hasil analisis genetik dan agama serta budaya pesakit dalam merancang makanan. Pada sebelah petang, kami pergi ke pusat pemulihan. Ia sebesar gym, penuh dengan pelbagai peralatan senaman yang disambungkan ke sistem pemantauan lanjutan. Semasa pesakit bersenam, kadar denyutan jantung dan tekanan darahnya dipantau dalam masa nyata. Yang mengejutkan, seorang lelaki tua yang baru menjalani pembedahan jantung 3 hari lalu sudah berjalan di treadmill. Ahli terapi menjelaskan bahawa pemulihan awal sangat dihargai di Malaysia. Pesakit juga memulakan pemulihan VR-nya. Apabila memakai set kepala, sebuah pantai yang indah muncul. Ombak kedengaran dan angin sejuk dirasai. Dia mula berjalan dan walaupun dia hanya berdiri di satu tempat, dia berasa seperti berjalan di tepi pantai. Ahli terapi yang memantau monitor berkata, kadar denyutan jantung berada pada tahap yang betul. AI secara automatik menyesuaikan program berdasarkan keadaan pesakit. Pada waktu senja, hasil analisis genetik ketepatan keluar. Peta gen besar dipaparkan di dinding bilik persidangan. Doktor menjelaskan bahawa pesakit mempunyai mutasi gen tertentu, jadi risiko penyakit kardiovaskularnya lebih tinggi. Tetapi melalui pelan pencegahan, ini boleh dikurangkan sebanyak 70%. Kami juga menerima preskripsi yang disesuaikan berdasarkan profil genetiknya. Hanya pemeriksaan berkala setiap 3 bulan diperlukan untuk mengelakkan pengulangannya. Malam itu, pesakit berkata dari biliknya, di Madrid, ia akan mengambil masa 6 bulan untuk mendapatkan rawatan seperti ini. Di sini, dalam masa hanya 1 hari, semuanya selesai. Pada hari ketiga, pesakit pulih sepenuhnya dan boleh pulang. Doktor juga terkejut dengan kelajuan pemulihannya. Sebelum pulang, semua tanda-tanda vitalnya normal dan fungsi jantungnya lebih baik daripada sebelum operasi. Apabila kami mengambil dokumen pelepasan, satu lagi kejutan. Kami diberi USB yang mengandungi semua proses dari operasi hingga pemulihan. Terdapat video operasi, semua keputusan ujian dan pelan pengurusan masa depan yang terperinci. Ia juga disertakan dengan terjemahan bahasa Sepanyol. Sebelum meninggalkan hospital, Raja bercakap dengan profesor kardiologi untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berbincang lama di pejabatnya. Raja bertanya bagaimana sistem perubatan Malaysia maju seperti ini. Profesor menjawab, 30 tahun yang lalu, Malaysia ketinggalan. Tetapi melalui pelaburan dalam pendidikan, pembangunan teknologi, dan pembaharuan sistem, kami mencapai ini. Yang paling penting adalah falsafah berpusatkan pesakit. Raja berbisik, Sepanyol mesti belajar. Kami akan mengkaji sistem Malaysia. Kami memutuskan untuk bersiar-siar di bandar bersama pesakit yang telah pulih. Satu kesyukuran dia boleh berjalan semula. Kami melawat taman di tepi sungai yang disyorkan oleh hospital. Lorong basikal teratur dan dikatakan mencapai beberapa kilometer. Kerana hujung minggu, banyak keluarga berkelah, berbasikal, dan berlari. Yang mengejutkan, walaupun sudah melepasi pukul 10 malam, masih ramai orang. Wanita berlari sendirian, pasangan bersiar-siar, tiada tanda ketakutan. Pemandu menjelaskan,
Taman itu dibuka 24 jam dan selamat walaupun pada waktu malam, lampu terang, dan polis sentiasa meronda. Ini disebabkan oleh kadar jenayah yang sangat rendah di Malaysia. Semasa berdiri di sebuah jambatan, kami melihat malam Kuala Lumpur, lampu, pemandangan langit, kenderaan. Sebuah bandar yang penuh dengan kehidupan. Raja berbisik, bagaimana mereka membina bandar seperti ini jika mereka tidak mempunyai sumber asli? Pemandu menjawab, rakyat adalah sumber kami. Melalui pelaburan dalam pendidikan dan teknologi, kami mencapai ini. Kami pergi ke kawasan yang dipanggil Cangkat Bukit Bintang, sebuah daerah pelbagai budaya. Malam masih meriah. Restoran dari pelbagai negara dan orang dari pelbagai kaum bergaul bebas. Kami melalui sebuah restoran Sepanyol dan masuk. Pemiliknya berasal dari Andalusia dan telah menetap di Malaysia selama lebih 10 tahun. Katanya, sangat menyenangkan tinggal di Malaysia. Selamat dan orangnya baik. Rakyat Malaysia tidak kekok dengan orang asing. Anak-anaknya belajar di sekolah di sini dan membesar dengan baik. Kami juga melihat sebuah masjid besar. Kewujudan masjid di Malaysia mengejutkan kami. Pemandu menjelaskan bahawa Malaysia menjamin kebebasan beragama. Kami masuk ke kedai serbaneka. Walaupun pukul 11 malam, ia masih penuh dengan pelanggan. Pelajar, pekerja, dan warga emas. Juru kasir adalah pelajar kolej. Saya bertanya sama ada sukar bekerja pada waktu malam. Jawabnya, untuk yuran pengajiannya. Dia belajar pada waktu pagi dan bekerja pada waktu malam. Dalam perjalanan pulang ke hotel. Raja berkata, anak-anak muda di negara ini membina masa depan mereka sendiri. Tiada siapa yang mengarah. Tetapi mereka secara sukarela belajar dan bekerja. Dari bilik saya melihat malam. Bandar itu masih tidak tidur. Lampu bangunan, kenderaan di jalan raya, cahaya dari kedai serbaneka. Ia adalah sebuah bandar yang tidak berehat. Kami mengadakan mesyuarat terakhir. Kami mengumpulkan pengalaman kami dalam 3 hari. Perkhidmatan sempurna di lapangan terbang, sistem perubatan yang mengagumkan, jalan yang selamat, orang yang rajin, semuanya meninggalkan kesan yang mendalam. Seorang penasihat berkata, kita terlalu memandang rendah Malaysia. Sekarang saya faham mengapa dunia memberi perhatian kepadanya. Seorang lagi bersetuju, Sepanyol mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Raja mengumumkan keputusannya. Esok, apabila kita kembali ke Madrid, kita akan segera memulakan pembaharuan. Kita akan mengkaji sistem perubatan Malaysia. Kita akan mencontohi sistem pendidikan mereka dan kita akan mewujudkan masyarakat yang selamat. Malam itu, saya tidak dapat tidur. 3 hari yang lalu, terasa seperti mimpi. Ia adalah perjalanan yang tidak dijangka yang bermula dengan pendaratan cemas. Tetapi ia memberikan kami pelajaran terbesar. Keesokan harinya, kami kembali ke Madrid menaiki pesawat yang telah dibaiki. Semasa meninggalkan hotel, deretan kaki tangan mengucapkan selamat tinggal. Walaupun hanya 3 hari, penjagaan mereka tidak akan dilupakan. Di dalam kereta menuju Clia, Raja berkata, 3 hari ini adalah masa yang paling penting dalam hidup saya. Pendaratan cemas yang malang telah menjadi satu rahmat. Setibanya di lapangan terbang. Pasukan VIP yang menyambut kami adalah orang yang sama menghantar kami berhati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga Anda kembali ke Malaysia, kata ketua pasukan. Perkhidmatan hingga saat terakhir adalah sempurna. Semua kaki tangan cepat dan hormat. Sebelum menaiki pesawat, Raja menoleh dan melihat pemandangan langit Kuala Lumpur. Dia tunduk diam sebagai tanda terima kasih. Semasa pesawat berlepas, pemandangan Malaysia beransur-ansur mengecil. KLIA, pencakar langit Sungai Klang. Semuanya sunyi di dalam pesawat. Setiap orang berfikir secara mendalam. Seorang penasihat berbisik sambil melihat ke tingkap. Saya mahu kembali. Saya mahu belajar lebih banyak lagi. Perjalanan pulang ke Madrid mengambil masa 14 jam. Sepanjang masa itu, perbualan kami tentang Malaysia tidak berhenti. Perkhidmatan sempurna di lapangan terbang. Sistem perubatan yang mengagumkan, jalan yang bersih dan selamat, terutamanya pesakit yang diselamatkan sangat kagum. Katanya, di Madrid, perawatan seperti itu akan menelan kos sekurang-kurangnya €100,000, tetapi di Malaysia kurang dari €10,000 dan kualiti lebih baik.
Raja berkata, sistem perubatan Sepanyol perlu dirombak. Mari kita contohi cara Malaysia. Kami juga membincangkan pendidikan. Pelajar yang belajar hingga pukul 10 malam. Anak-anak muda yang bekerja untuk pengajian mereka. Semangat anak-anak muda Malaysia sangat mengagumkan. Seorang penasihat berkata, kekuatan Malaysia terletak pada pendidikan. Kerana tidak mempunyai sumber asli, rakyat adalah apa yang mereka bina. Itulah yang mencipta Malaysia hari ini. Setibanya di Madrid, beratus-ratus wartawan menunggu. Pengalaman Raja telah sampai kepada media Eropah. Dalam sidang media, Raja secara peribadi berkata bahawa beliau mempunyai pengalaman penting di Malaysia, terutamanya sistem perubatan dan kerajinan rakyat. Seorang wartawan bertanya, adakah Malaysia benar-benar maju? Raja menjawab, sukar untuk dipercayai jika anda tidak melihatnya, tetapi ia benar. Sistem perubatan mereka sahaja tidak jauh berbeza dari Eropah. Seminggu kemudian, Raja menyampaikan ucapan negara. Beliau berkongsi pengalamannya dengan jujur. Kita banyak perlu belajar daripada mereka. Kita perlu merendah diri dan belajar. Ucapan ini menimbulkan gempar di Sepanyol. Tetapi ramai rakyat bersetuju. Kementerian Kesihatan segera bertindak dan membentuk pasukan untuk mengkaji sistem perubatan Malaysia. Hospital di Raja Madrid memutuskan untuk mencuba sistem tindak balas kecemasan seperti di Malaysia. Kementerian Pendidikan juga mula menyediakan pembaharuan. Sebulan kemudian, Kerajaan Sepanyol secara rasmi mengumumkan kerjasama besar-besaran dengan Malaysia dalam bidang perubatan, pendidikan dan teknologi. Hingga kini, saya tidak akan melupakan 3 hari itu. Perjalanan yang tidak dijangka yang bermula dengan pendaratan cemas. Malaysia membuktikan bahawa walaupun tanpa sumber asli yang melimpah, selagi rakyat dididik, anda boleh membina sebuah negara yang hebat. Pendidikan, teknologi, dan usaha tanpa henti mencipta keajaiban itu. Pendaratan cemas itu bukan kemalangan, tetapi rahmat. Ia menjadi cara untuk kami mengenali tempat yang hebat. Dan pengalaman itu mengubah Sepanyol. Raja sering berkata, saya berharap suatu hari nanti, saya boleh kembali ke Malaysia. Pada masa itu, sebagai tetamu negara rasmi untuk belajar lebih banyak lagi. Saya juga menanti hari itu. Saya mahu mengalami semula semenanjung yang menakjubkan itu dan melihat sejauh mana ia telah maju. Inilah kisah 3 hari yang saya alami. Keajaiban yang dicipta oleh pendaratan cemas. Pelajaran penting yang diajar oleh Malaysia kepada kami. Saya tidak akan melupakannya